Cikgu rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi wasallam walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik murid-murid. Jadi hari ini kita akan menyentuh. Ada Nur Ain Sabrina tak malam ni? Sabrina ada Sabrina. Ain Sabrina dah. Ain Sabrina tak ada. Ain Sabrina tak ada. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan kelas dengan berbicara mengenai ulasan. Baik, cikgu akan share screen. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Share screen. Baik murid-murid. Cuba kita tengok, ni kosong. Ni dia. Ini ialah ulasan. Ini ialah ulasan. Bila ada gambar ni, kamu mesti berhati-hati dengan gambar yang diberikan. Kerana gambar yang diberikan ini boleh orang kata memberikan orang kata idea kepada kamu untuk menulis. Memberikan idea kepada kamu untuk menulis. Kerana setiap gambar yang diberikan itu mempunyai tujuan dia. Dia memanglah tidak boleh untuk memberikan isi secara langsung. Tetapi secara tidak langsung bila tengok gambar tu kamu akan ada idea untuk menulis. Kamu akan ada idea untuk menulis. Inilah cikgu menggunakan konsep yang terdapat dalam prinsip penggubalan peperiksaan UPSR. Prinsip penggubalan peperiksaan UPSR. Gambar yang diberikan ataupun rangsangan yang diberikan ada orang kata apa? Ada bantuan untuk merangsang idea dan fikiran murid-murid tu. Okey. Jadi langkah pertama bila kita nampak ulasan ni kita kena tengok dulu. Ulasan ni memang dia berada dalam bahagian B. Markah yang diperuntukkan berapa? 15 markah. Masa 25 minit. Maksudnya kalau kamu tulis lebih 25 minit, confirm karangan kamu tidak akan sempat siap. Cikgu bagi tahu kalau kamu tulis lebih daripada 25 minit, kamu tak akan sempat menyiapkan karangan. Ulasan ni berapa orang kata berapa lama yang sepatutnya kita kena tulis? Cikgu sendiri berpendapatlah. Cikgu sendiri berpendapat bahawa kamu sepatutnya perlu menulis ulasan itu paling lama pun 20 minit. Paling lama pun 20 minit. Paling lama 20 minit. Tak boleh dalam 5 minit tak boleh 5 minit tak boleh. 5 minit tu dia agak mustahil. Untuk menulis dalam 5 minit agak mustahil. Cikgu sendiri pun dulu tak ingatlah cikgu pernah buat rekod berapa. Cikgu tunjuk kepada murid-murid di UPSR 2018. Cikgu menulis ulasan dalam tempoh berapa minit. Sekejap aja. Cikgu tulis dekat papan putih. Baik, sekarang ni cikgu cadangkan kamu siap paling lama pun 20 minit. Lebih 25 minit kamu tak akan siap sempat tulis karangan. Tak akan sempat siap untuk menulis karangan. Baik, sekarang ni cuba kita lihat. Cuba kita lihat ini dia. Langkah pertama, tolong baca maklumat soalan. Okey. Jadi saya nak panggil Anusha Tanabalan. Anusha. Anusha sila baca maklumat soalan ni. Gambar di bawah menunjukkan amanah berjimat cermat. Tulis ulasan tentang faedah berjimat cermat dalam bentuk peringkat. Panjangnya ulasan kamu mendalam antara 50 hingga 80 kata perkataan. Baik, terima kasih Anusha. Terima kasih. Okey. Jadi didapati bahawa berdasarkan maklumat yang diberikan ini ada dua perkara yang kita boleh kenal pasti. Langkah pertama, setelah kita baca maklumat soalan, cikgu ulang balik. Langkah pertama, selepas kita membaca maklumat soalan, kita kena kenal pasti dua perkara. Kita kena kenal pasti dua perkara. Sekejap kita kena kenal pasti dua perkara. Perkara pertama, isu. Kita kena kenal pasti isu. What is the main issue? Okay, what is the main issue? Langkah yang kedua, kita kena kenal pasti dia punya arahan. Okey. Isunya tentang apa? Baik.
oleh itu cikgu nak panggil Nabihah untuk mengenal pasti apakah isunya dan apakah kehendaknya. Nabihah? Nabihah ada tak kat situ dalam talian? Ya. Okey, Nabihah. Nabihah kat mana tu? Kat rumah ke kat luar rumah? Kat rumah. Okey, cuba bagi tahu cikgu apakah isu ulasan ni? Isu. Amalan faedah berjimat cermat. No, amalan berjimat cermat ini ialah isunya. Amalan berjimat cermat itu ialah isunya. Inilah isu dia. Apakah arahan dia? Faedah berjimat cermat. Tulis ulasan tentang faedah berjimat cermat. Inilah dia punya arahan. Itulah dia punya arahan. Jadi kamu kena kenal pasti dua perkara. Yang pertama ialah isu dan yang kedua ialah arahan. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Nabihah. Sebelum kita menulis pendahuluan, tolong kenal pasti dua perkara ini. Yang pertama ialah isu dan yang kedua ialah arahan. Sampai di situ, adakah semua murid jelas? Adakah semua murid jelas? Kenal pasti dua perkara ini dulu. Isu dan juga arahan. Sekiranya jelas, tolong berikan maklum malas kepada cikgu, faham dan jelas. Isunya ialah topiknya tentang apa? Isu tu ialah topik lah. Topik dia tentang apa tu? Tentang amalan berjimat cermat. Kalau dia ada sebut faedah, itu dah kira arahan. Faedah ke, langkah ke, ciri ke, cara ke, kesan ke, itu semua ialah arahan. Tapi topik dia ataupun the main issue is about amalan berjimat cermat. Baik, sekarang mari kita, apa yang perlu kamu buat ialah, kamu keluarkan kamu punya buku ataupun kertas. Cikgu nak ajak kamu untuk menulis kaedah ni. Cikgu nak ajar kamu. Langkah 1. Cara nak menulis ulasan Okey, cara dia macam ni. Kamu tolong buat ni cantik-cantik sikit lah. Malam ni, hari ni apa ni? Jumaat. Okey, Jumaat hari ni, Jumaat. Okey, kamu buat macam ni lah. Okey. Kemudian apa dia? Cara, alamak. Cara menulis ulasan. Itulah dia. Cara menulis ulasan. Okey, dan hujung sekali ialah tarikh. Berapa hari bulan hari ni? 17 Julai 2020. Kamu buat macam ni barulah nampak proper sikit pelajaran. Barulah nampak proper sikit. Okey, baru cantik sikit. Okey, macam ni lah. Kita nampak jelas. Kamu buat macam ni dekat buku kamu. Okey. Cara menulis ulasan. Langkah 1. Langkah 1, kamu buat macam ni. Kenal pasti isu dan arahan. Itulah dia. Kenal pasti isu dan arahan. Jadi isunya apa? Arahannya apa? Isunya ialah amalan berjimat cermat. Yang kedua ialah faedah berjimat cermat. Jimat cermat bukan kata ganda. Jadi kamu tidak boleh tulis dalam keadaan tanda sempang. Tak betul. Jangan tulis tanda sempang. Tu salah tu. Sebab jimat cermat dia bukan kata ganda. Okey. Nampak nampak macam mana cikgu ajar dan bimbing kamu ni. Kenal pasti isu dan juga arahan. Okey. Jadi isunya ialah amalan berjimat cermat dan arahannya ialah faedah berjimat cermat. Arahan ni dia ada dia punya kehendak. Kata kunci dia iaitu faedah. Dia ada kata kunci dia iaitu faedah. Kalau arahan dia tak ada. Dia hanya tentang topik je. Topik dia amalan berjimat cermat. Kalau arahan dia ada dia punya kehendak je. Sama ada faedah ke, ciri-ciri ke, langkah-langkah ke, itulah arahan soalan. Baik. Setelah kamu mengenal pasti isu dan arahan, kamu kena buat langkah 2. Apakah langkah kedua?
menulis 2 ayat pendahuluan. Menulis 2 ayat pendahuluan yang terdiri daripada ayat isu dan ayat arahan. Maksudnya, ayat pertama ni kamu buat ayat tentang amalan berjimat cermat. Ayat kedua ni kamu sentuh tentang faedah. Tetapi jangan masukkan isi. Langkah 2, menulis 2 ayat pendahuluan yang terdiri daripada ayat isu dan ayat arahan. Jangan masukkan apa-apa isi dalam pendahuluan. Jangan masukkan apa-apa isi dalam pendahuluan. Ini kamu kena pegang. Jangan masukkan apa-apa isi dalam pendahuluan. Ingat tu. Maksudnya, perenggan pendahuluan tidak ada isi. Jangan masukkan isi. Cikgu tak nak kamu sesat. Menulis perenggan pendahuluan, kamu tulis isi. Tak, dia menyalahi konsep pendahuluan tu kalau kamu tulis. Okey? Jadi, kita nak tulis 2 ayat. Ayat isu satu. Ayat arahan satu. Jadi, macam mana pendahuluan yang terhasil? Pendahuluan. Contoh. Pendahuluan contoh. Macam mana kita nak bina ayat tentang amalan berjimat cermat? Kita kena tanya diri kita. Amalan berjimat cermat tu apa? Kamu sentuh secara umum. Amalan berjimat cermat tu apa? Amalan berjimat cermat merupakan amalan yang penting dalam kehidupan harian kita. Ini dinamakan ayat isu. Kita sebut tentang amalan berjimat cermat. Tak payah masukkan isi. Kita hanya sebut amalan berjimat cermat tu apa? Amalan berjimat cermat tu merupakan amalan yang penting dalam kehidupan harian kita. Jadi ini dinamakan sebagai ayat isu. Ini dinamakan sebagai ayat isu. Kamu kena tanya diri kamu, amalan berjimat cermat tu apa? Amalan berjimat cermat tu amalan yang sangat penting dalam kehidupan harian kita. Ayat kedua, ayat apa kita panggil? Ayat arahan. Apakah arahan dia? Arahan dia ialah faedah. Ayat arahan dia ialah faedah. Jadi, terdapat banyak faedah. Kena sebut faedah ni. Sekiranya kita mempraktikkan amalan berjimat cermat. Noktah. 2 ayat sahaja dalam pendahuluan. 2 ayat sahaja dalam pendahuluan. Ini pendahuluan contoh. Ingat Ingat cikgu cakap bahawa untuk menulis pendahuluan kena tulis 2 ayat. Ayat pertama ayat isu. Apa itu ayat isu? Ayat yang telah kita buat dalam langkah 1 tadi. Isunya tentang amalan berjimat cermat. Kamu tulis satu pengenalan tentang amalan berjimat cermat. Senang je. Kalau benda tu merupakan benda yang baik, kamu bina ayat isu seperti ini. Amalan berjimat cermat merupakan amalan yang penting. Kalau benda tu baik, kamu kata penting. Amalan berjimat cermat merupakan amalan yang penting dalam kehidupan harian kita. Ayat kedua ialah arahan. Arahan tu mesti ada. Mesti ada kata kuncinya. Sama ada faedah ke, cara-cara ke, tapi arahan di sini ialah faedah. Maka kita pun buat. Terdapat banyak faedah sekiranya kita mempraktikkan amalan berjimat cermat. 2 ayat. 2 ayat. Okey? Baik. Jadi sekarang, sampai pendahuluan. Jelas ataupun tidak? Atif Rifki. Cikgu, hari ni kita nak belajar macam mana nak buat ayat ke? Ya, kita nak belajar macam mana nak membina ayat pendahuluan, ayat isi dan juga ayat penutupan dalam ulasan. Jadi untuk murid-murid, sekiranya kamu nak dapatkan markah yang hebat, macam cikgu tengok Arif Daniel, tahniah lah cikgu ucapkan. Arif Daniel dapat 90 untuk penulisan.
Dia macam ni murid-murid. Cikgu di dalam kelas, cikgu memang banyak memberikan penekanan kepada penulisan. Jadi sebab itulah markah kamu dalam penulisan tu bagus. Pemahaman ni cikgu kurang tekankan sebab dia hanya tertumpu kepada latihan. Dia hanya tertumpu kepada latihan. Sekiranya kamu banyak buat latihan, maka kamu pun akan dapat markah yang baik lah. Okey. Jadi yang macam ni, kamu salinlah. Kamu salin, kamu boleh salin dalam buku kamu, ataupun kamu boleh salin dekat kertas. Tapi kertas tu kamu mesti attach dengan soalan. Kamu kena attach dengan soalan. Okey. Jadi bila orang tanya, macam mana Cikgu Irsyad mengajar menulis ulasan? Cikgu Irsyad ajar cara menulis ulasan ni ada 3 kategori. Pendahuluan, isi dan juga penutupan. Okey, orang tanya kamu lagi, mak kamu tanya kamu lagi. Macam mana Cikgu Irsyad ajar cara menulis ulasan? Bahagian pendahuluan. Okey, kamu pun jawab. Cikgu Irsyad kata, yang pertama, kita kena kenal pasti isu ulasan tu. Yang kita buat malam ni, isunya tentang amalan berjimat cermat. Yang kedua, Cikgu Irsyad kata, kita kena kenal pasti arahan soalan. Jadi arahan soalan tu tentang faedah. Faedah tu arahan. Tulis ulasan tentang faedah. Jadi, kalau soalan tu kata tulis ulasan tentang faedah, janganlah kamu tulis cara, janganlah kamu tulis langkah, janganlah kamu tulis kesan. Kamu kena membina ayat tentang faedah. Jadi, Cikgu Irsyad ajar macam mana dalam pendahuluan contoh tu. Dalam pendahuluan. Jadi, setelah kita mengenal pasti isu dan arahan, kita kena tulis 2 jenis ayat, mak. Ayat pertama, ayat isu, mak. Ayat kedua, ayat arahan, mak. Tapi Cikgu Irsyad pesan, dalam penulisan pendahuluan, jangan masukkan apa-apa isi. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Kerana pendahuluan ialah pengenalan. Pengenalan tak ada isi. Habis tu mak kamu tanya, habis tu dalam pendahuluan tak ada isi, kat mana tulis isi? Dalam perenggan isi lah kita tulis isi. Sama juga kalau kita nak berak. Takkan kita nak berak kat sinki. Betul? Kita berak kat dalam mangkuk jamban. Sama juga dengan isi. Isi kita tulis dalam perenggan isi. Pendahuluan ini sekadar pengenalan. Pengenalan tentang isu dan pengenalan tentang arahan. Itu saja. Itu saja. Okey. Baik. Jadi murid-murid, 2 jenis ayat pendahuluan contoh ni. Simple saja. Kalau cikgu dulu belajar daripada guru cikgu menggunakan istilah ayat rangsangan. Guru cikgu menggunakan istilah ayat rangsangan. Cikgu pening nak faham ayat rangsangan tu. Jadi cikgu senang je. Macam tadi kan, cikgu suruh Nabihah baca. Cikgu suruh Nabihah baca dekat soalan ni. Gambar di bawah menunjukkan amalan berjimat cermat. Confirm. The main issue is about amalan berjimat cermat. Arahan dia apa? Tulis ulasan tentang faedah. Dah ada kat sini. Arahan soalan ni biasa pada baris kedua. Isunya berada pada baris pertama. Itu saja. It's very simple. Okay? Jadi, kalau dah siap, bagi tahu cikgu. Kita akan teruskan. Kita punya kaedah untuk menulis perenggan isi. Kita akan pergi slowly pada malam ini. Kita akan pergi perlahan-lahan. Biar semua orang siap. Okey. Ada lagi yang belum siap. Tak apa. Yang tak siap tu tak apa. Cikgu akan ni. Cikgu akan tunggu. Cikgu akan tunggu. Kita nak menulis ulasan ni, dengar sini Ulasan ni, kalau kita nak dapatkan markah yang baik, cubalah kamu guna kaedah cikgu. Setakat ni murid-murid yang gunakan kaedah cikgu ni markah dia baguslah. Hari ni cikgu menerima banyak berita baik. Maksudnya sebelum ni murid-murid tu dapat 50.
Tadi ada 2-3 orang yang PM cikgu mengatakan bahawa anak dia dah meningkat menjadi 80 lebih. Anak dia dah meningkat cara menulis dan sebagainya. Cikgu Isyad ni kalau dalam online dia nampak baik. Tetapi dengan murid kelas mingguan dia garang sikit. Sebab apa? Dia nak jaga murid kelas mingguan dia. Murid kelas mingguan ni ada yang orang kata apa? Ada yang terdiri daripada bermacam-macam perangai jadi cikgu pun dah kenal diorang dengan baiknya. Jadi bila cikgu garang tu diorang tahulah. Okey. Cikgu kalau tulis terdapat pelbagai boleh tak? Boleh. Terdapat banyak pun boleh, terdapat pelbagai pun boleh. Sarah Alisha pun tahniah Sarah Alisha dapat A penulisan. Sarah Alisha ni murid cikgu dalam kelas ni, dalam kelas ni mana? Bandar Seri Permaisuri dekat KL. Sarah Alisha ni. Okey, tahniah yang dapat A. Nabiha pun dapat A, tahniah. Okey, jadi syabas cikgu ucapkan. Nak dapat A dalam BM penulisan ni bukan perkara yang mudah. Cikgu boleh cakap macam ni lah. Antara BM penulisan dengan BI penulisan jauh lebih mudah. Kenapa? Kerana bahagian karangan, bahagian C, BI penulisan tu dia dah bagi dia punya words. You may follow that words lah. Tetapi untuk karangan BM ni, sorry, dia tak akan bagi words tu Kamu kena fikir sendiri isi. Okey. Sidat, saya dapat A untuk penulisan. Tahniah Sidat. Tahniah diucapkan kepada Sidat kerana dapat A penulisan. Baik, bagus. Alright. Jadi yang dapat A tu tahniah cikgu ucapkan murid-murid mingguan, murid-murid kelas berkala, murid-murid bengkel yang menyertai bengkel cikgu sebelum PKP. Tahniah cikgu ucapkan kerana kamu telah berjaya mendapat A. Dan itu satu orang kata satu pencapaian yang baik okey, satu pencapaian yang baik. Cikgu dalam bengkel cikgu sentiasa menekankan kalau sesiapa yang pernah menghadiri bengkel cikgu sangat menekankan kaedah menulis dan cikgu sering membentangkan analisis soalan. Cikgu, saya punya markah hampir A tapi saya punya markah 75. Tak apa Anis Sumayah. Kalau kamu berpeluang untuk belajar dengan cikgu secara berdepan, cikgu tak janjikan A. Tapi cikgu insya-Allah akan bantu kamu untuk dapat A. Okey. Anis Sumayah. Tak apa, tak dapat A, tak apa. Tapi insya-Allah dengan bantuan cikgu, izin Allah, kamu akan dapat A lah insya-Allah okey. Baik. Semua dah siap salin? Ada yang tak siap salin lagi? Boleh cikgu teruskan Boleh cikgu teruskan? Okey. Baik. Dah Siap. Okey, sekarang kita akan belajar langkah ketiga. Kita dah menulis pendahuluan, sekarang kita pergi kepada langkah yang ketiga. Apakah langkah yang ketiga, murid-murid? Langkah ketiga ialah mengenal pasti isi tersurat. Dan membina rangka isi tersirat. Mengenal pasti isi tersurat dan membina rangka isi tersirat. Okey, cikgu highlightkan isi tersurat ni. Okey, boleh dikatakan bahawa banyak murid tidak mengenal lagi apakah yang dimaksudkan isi tersurat dan apakah yang dimaksudkan dengan isi tersirat. Okey. Ini cikgu nak bentangkan kepada kamu, cikgu nak jelaskan kepada kamu satu persatu tentang konsep isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat ialah isi yang diberikan dalam soalan. Sama ada dalam bentuk perkataan atau gambar. Sama ada dalam bentuk perkataan atau gambar. Ada yang isi tersurat
Dia bagi dalam bentuk gambar. Ada isi tersurat yang dia bagi dalam bentuk perkataan. Okey, apakah maksud isi tersirat? Isi tersirat ialah huraian atau contoh kepada isi tersurat. Dia ialah huraian atau contoh sebenarnya isi tersirat ni. Ini yang cikgu nak dedahkan kepada kamu ni. Isi tersurat ialah isi yang diberikan dalam soalan. Ni nak kena highlight. Isi tersirat ialah huraian atau contoh. Huraian atau contoh kepada isi tersurat. Maksudnya setiap kali kamu memberikan isi tersurat tu, kamu kena ada elaboration. Your elaboration is your isi tersirat lah. Betul kesebutan cikgu, elaboration. Kesalah. Okey. Cikgu, saya nak masuk kelas tuition dengan cikgu. Nak masuk kelas tuition dengan cikgu Cikgu pun tak pastilah cikgu boleh menerima murid lagi ke tak. Itulah dia. Cikgu nak kena tengok dulu. Cikgu nak kena tengok dulu. Okey, langkah 3. Okey. Baik. Langkah 3, mengenal pasti isi tersurat dan membina rangka isi tersirat. Lazimnya, cikgu akan buat jadual ni. Cikgu akan buat jadual. Tengok. Berapa isi tersurat? Berapa isi tersirat? Kamu take note kat sini. 4 isi tersurat. Dan 4 isi tersirat. Perlu ditulis. Ni 4. 4. Kita nak 4. 4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. Kita nak. Okey, lazimnya cikgu suka buat macam ni. Lazimnya cikgu suka buat macam ni. Cikgu akan buat dalam kotak. Tersurat. Cikgu suka buat macam ni. Supaya murid-murid nampak dengan jelas. Kat sini tersirat. Tersirat tu apa? Huraian atau contoh. Ingat tu. Huraian atau contoh. Senang saja. Baik, cikgu akan buat begini. Baik, ada berapa kotak ni cikgu buat? Ada 4 kotak lah. Termasuk yang atas ni, tajuk dia tu, cikgu buat 5 kotak. Okey. Jadi sampai di sini, jelas ataupun tidak? Jelas ataupun tidak? Bahagian pendahuluan dulu, ada apa-apa soalan? Bahagian pendahuluan, ada yang tak faham tak? Bahagian pendahuluan, ada yang tak faham tak? Okey, alright. Jadi sekarang kita nak tengok bahagian isi pula. Bahagian isi tengok ni. Kita nak menulis perenggan yang kedua ialah kita nak kena menulis isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat tu apa? Isi yang ada dalam soalan. Isi tersirat tu apa dia? Huraian atau contoh kepada isi tersurat. Dan kita kena menulis 4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. Itu maklumat dia. Baik. Kamu tolong buat macam ni dulu. Okey. Kita senyap sekejap sebab sekarang azan sedang berkumandang. Azan sedang berkumandang.
Okey, cikgu nak jawab persoalan murid. Cikgu pendahuluan tu kena tulis dalam kertas tak? Kalau dah tulis dalam buku, tak perlu tulis lagi dalam kertas. Kalau kamu dah tulis semua tu dalam buku, dalam kertas tak perlu pun. Okey. Kemudian Aidin Asfer, cikgu isi kena ada berapa ayat? Isi tak kisah berapa ayat. Lazimnya isi ni paling kurang 4 ayat. Antara 4 hingga 7 ayat. Hingga 8 ayat lah. Isi ni. Paling kurang 4 ayat. Sebab kamu menggabungkan isi tersurat dengan isi tersirat. Kalau kamu gabungkan isi tersurat dengan isi tersirat, maka kamu ada 4 ayat. Kalau kamu pisahkan, kamu jadi 8 ayat. Dia begitu. Baik, sekarang ni kita tengok dulu. Manakah isi tersurat? Sekejap, kita tengok lagi soalan-soalan. Okey. Right. Saya dah buat kotak isi tersurat dan tersirat. Bagus. Cikgu kenapa lebih handsome daripada Remy Ishak? Aduh, kau ni... Kau nak cikgu belanja apa? Kau nak cikgu belanja apa, Arif Daniel? Tapi cikgu dapat satu berita bahawa Mira Filzah sekarang sedang membuat persiapan untuk majlis perkahwinan dia. Dia tengah buat persiapan untuk majlis perkahwinan dia. Jadi, berakhir sudah pencarian jalan cinta. Berlabuh di ikatan suci kita. Tak sedih lah. Okey. Tak tahulah dengan siapa. Cuma cikgu diundang untuk nyanyi karaoke dekat majlis perkahwinan dia lah. Karaoke. Okey. Alright. Cikgu sedih ke? Kisah cinta kami ni berakhir sampai di sini. Biarlah. Okey. Baik. Sekarang kita sambung. Dah cukup tu. Cerita pasal dia kan. Jadi kita tengok sekarang ni. Kita tengok sekarang. Isi tersurat mana? Inilah yang ada dalam perkataan ni. Mengelakkan pembaziran, menambahkan simpanan, memupuk sikap berdikari, menjimatkan perbelanjaan. Semua ni merupakan isi tersurat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita masukkan dalam kotak dulu. Yang pertama, mengelakkan pembaziran. Kita masukkan dulu dalam kotak. Menambahkan simpanan. Masuk dulu dalam kotak. Masukkan dulu. Cikgu nak ajar kamu strategi. Dia biar perlahan-lahan, tapi step tu kamu faham. Kamu dapat tangkap dan kamu boleh buat. Cikgu nak murid-murid yang selalu dapat 50 lebih. Cikgu ada murid sekolah, murid sama dengan Ella sini lah. Ella sini sekolah mana dah, cikgu tak ingat dah. Dia sama dengan Ella sini. Nama budak tu ialah Erina dengan Aisyah. Dia selalu dapat 50 lebih. Kali ni dia dapat 86 dan juga 84 untuk penulisan. Jadi mak dia terkejut lah. Jadi cikgu nak murid-murid yang selalu dapat range markah 50 lebih, 60 lebih. Cikgu nak ajar kamu supaya kamu dapat merasai pengalaman A tu. Bila kamu ada pengalaman A, kamu rasa best tau. Bahasa Melayu ni best kalau kita dapat A. Skill untuk menulis tu tak semua orang ada. Dan nak mengubah murid daripada tak pandai menulis kepada pandai menulis, dia mengambil masa yang agak lama. Dan memerlukan kesabaran. Okey. Baik, jadi kita pun tengok lagi. Memupuk sikap berdikari. Memupuk sikap berdikari. Dan yang keempat ialah menjimatkan perbelanjaan. Okey. Jadi sekarang kita pun tengok kenapa dikatakan. Sekarang ni barulah kita pergi satu demi satu untuk menghuraikan dengan lebih jelas. Macam mana dikatakan bahawa amalan berjimat cermat ni dapat mengelakkan pembaziran. Okey, siapa boleh bagi pandangan? Kenapa? Bila nak buat isi tersirat ni ialah kamu kena huraikan. Mengapa ataupun bagaimana kamu kata amalan berjimat cermat ni dapat mengelakkan pembaziran?
Okey. Anis Sumayah, kau pandai je nak bodek cikgu kan? Okey, silakan pergi. Okey, kenapa dikatakan mengelakkan pembaziran? Simple je. Yang ni cikgu guna warna merah. Kerana kalau kamu berjimat cermat, kamu dapat mengelakkan diri daripada mengelakkan diri untuk membeli. Mengelakkan diri untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Faham? Maksudnya ialah kita hanya fokus beli barang-barang yang kita perlukan saja. Dapat mengelakkan diri untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Itulah kita kata mengelakkan pembaziran. Kan kita ni kadang-kadang kalau pergi dekat supermarket, benda tu tak perlu pun tapi kita nak beli juga. Saja ngada-ngada nak beli. Jadi tak guna pun last sekali. Jadi benda tu hanya mengundang pembaziran. Okey, kita kata amalan berjimat cermat dapat mengelakkan pembaziran kerana kita dapat mengelakkan diri untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan ataupun dapat mengelakkan diri daripada membeli barang-barang yang tidak diperlukan ataupun barang-barang kehendak. Barang ni dia ada dua jenis, murid-murid. Yang pertama ialah barang keperluan. Barang keperluan ni bermaksud kita memang perlukan barang tu untuk meneruskan kehidupan. Barang kehendak ni dia tak ada pun kita boleh hidup. Contohnya ialah ni headphone ni kan. Headphone ni. Tak ada pun kita boleh hidup. Komputer tak ada pun boleh hidup. Dia dah satu kehendak. Tapi untuk orang-orang yang bekerja, komputer bukan kehendak, dia satu keperluan. Baik. Selain itu, amalan berjimat-jimat juga dapat menambahkan simpanan. Kenapa kita kata menambahkan simpanan? Menggalakkan penyimpanan wang ke dalam tabung. Ataupun kita huraikan, bila wang simpanan tu dah banyak, kamu dapat apa? Kerana amalan berjimat cermat dapat menggalakkan penyimpanan wang ke dalam tabung. Atau ada murid tak nak buat macam ni, cikgu boleh tak kalau saya kata saya boleh gunakan simpanan itu untuk kegunaan masa depan? Boleh. Tak ada masalah, itu idea kamu. Dapat menggunakan, huraian dia ialah dapat menggunakan wang yang disimpan untuk memenuhi impian. Seperti membeli telefon pintar. Boleh juga. Itulah kepentingan kamu menyimpan. Okey. Yang berikutnya, memupuk sikap berdikari. Kenapa dikatakan dapat memupuk sikap berdikari? Okey. Kenapa dikatakan dapat memupuk sikap berdikari? Kerana orang yang berjimat cermat akan berusaha untuk melakukan. Alamak, tak muat pula. Aduhai. Tak muat pula. Okey. Cikgu turunkan ke bawah sikit Cikgu turunkan ke bawah. Okey, kamu cakap macam ni. Kenapa dikatakan amalan berjimat cermat tu dapat memupuk sikap berdikari? Katakan kipas kamu rosak lah. Kipas kat kamu rosak. Panas Kipas kat rumah kita rosak. Kalau kita yang tidak mengamalkan sikap berjimat cermat, kita akan buat apa? Kita akan panggil orang untuk repair. Kita akan panggil tukang elektrik untuk repair. Call, hello, tolong baiki kipas kat rumah saya ni rosak. Tapi kalau kamu mempunyai sikap berjimat cermat, apa yang kamu akan buat? Kalau kamu mempunyai sikap berjimat cermat, apa yang akan kamu buat? Contohnya, sebagai contohnya, orang yang berjimat cermat akan berusaha
untuk membaiki barangan elektrik yang rosak di rumahnya. Tanpa memanggil orang lain ataupun tanpa mengupah orang lain. Itulah dia. Bila kamu upah orang, mahal bayar dia. Tapi kalau kamu buat sendiri, kamu baiki sendiri, jimat. Itulah dia. Jimat. Baik. Dan yang ketiga, kenapa kamu kata dapat menjimatkan perbelanjaan? Contohnya, kamu bagi contoh juga ni. Sebagai contohnya, orang yang berjimat cermat akan mengamalkan, akan bercucuk tanam untuk menjimatkan perbelanjaan bulanan. Akan bercucuk tanam untuk menjimatkan perbelanjaan bulanan. Inilah menjimatkan perbelanjaan. Kalau kamu tanam sayur sendiri, maka kamu tak perlu lagi beli sayur. Akan bercucuk tanam untuk menjimatkan perbelanjaan. Untuk menjimatkan wang untuk membeli sayur kan. Untuk menjimatkan perbelanjaan membeli sayur-sayuran. Okey. Mengelakkan pembaziran pula, kamu pun boleh bagi contoh. Bagi contoh apa? Sebagai contohnya, orang yang berjimat cermat akan memastikan suis elektrik ataupun suis lampu ataupun kipas ditutup sebelum meninggalkan rumah. Itu contoh. Ni ada gambar ni. Ada gambar ni kat sini, nampak? Ni jimatkan perbelanjaan. Ni simpan duit. Ini bercucuk tanam. Ini semua boleh dijadikan sebagai rangsangan untuk kamu memberikan huraian. Untuk kamu memberikan huraian. Okey. Alright. Baik. Sekarang ni, kamu boleh salin. Ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya kepada cikgu. Cikgu okey je. Dalam ulasan tak boleh letak orang kan? Tak boleh letak. Pak Abu sedang menanam pokok, tak boleh. Dalam ulasan dilarang menggunakan nama orang. Nama orang tak boleh. Dia bukan macam bina ayat, tak boleh. Silap tu. Okey. Dah siap? Nanti kita akan menulis perenggan isi. Dah siap, kita akan menulis perenggan isi. Okey. Kalau dah siap, semua dah siap, kita akan melaksanakan ataupun cikgu akan menjalankan kuis is pada malam ini. Cikgu nak tengok pemahaman kamu macam mana? Cikgu nak tengok pemahaman kamu macam mana? Okey. Ada yang belum siap, tak apa, kita tunggu. Dan ingat dalam perenggan isi, pastikan ada penanda wacana. Ada yang tanya cikgu. Cikgu Isyad, antara tu penanda wacana ke bukan? Antara bukan penanda wacana. Sebaliknya, menjadi kelaziman untuk murid memulakan ayat dengan antara. Antara bukan penanda wacana, tetapi dia satu kelaziman untuk orang bina ayat. Mulakan ayat dengan antara.
Okey. Cikgu tengok apa? Tu ha. Apa tu? Rancangan Korea ni dia macam ni ha. Dia macam Running Man tapi 2 orang je artis. Ha, Songgi dengan Jasper ni ha. Apa tah rancangan dia cikgu pun tak tahu lah. Seronok agak. Okey. Baik, sekarang ni kita nak nulis perenggan isi. Perenggan isi. Cuba kita tengok ni. Tengok Kita akan menulis perenggan isi. Okey. Kita akan menulis perenggan isi. Start dengan apa? Antara. Lepas antara, masukkan apa dia? Tolong masukkan kehendak dia. Antara faedah berjimat cermat ialah, jangan masukkan antaranya. Cikgu nak biasakan kamu supaya jangan guna antaranya. Antara faedah berjimat cermat ialah, kalau faedah mesti guna kita dapat je. Kita dapat mengelakkan pembaziran. Kita dapat mengelakkan pembaziran. Kerana kita dapat mengelakkan diri. Kerana dapat mengelakkan diri daripada, kerana amalan ini dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barang kehendak yang tidak diperlukan. Itulah dia. Antara faedah berjimat cermat ialah kita dapat mengelakkan pembaziran. Kamu huraikan. Kenapa? Kerana amalan ini dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barang kehendak yang tidak diperlukan. Okey, jadi ini merupakan isi tersurat. Cikgu masukkan kat sini isi tersurat. Ini isi tersurat. Cikgu labelkan. Isi tersirat tu apa? Kita punya huraian. Kita punya huraian. Apa huraian kita? Ni kerana ni. Ini ialah isi tersirat. Kerana amalan ini, isi tersirat ni cikgu label warna merah. Dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barang kehendak yang tidak diperlukan. Okay. Itulah yang dimaksudkan dengan mengelakkan pembaziran. Ataupun kamu boleh je bina. Sebagai contohnya, kita dapat mengelakkan pembaziran elektrik dengan menutup suis, kipas dan lampu sebelum keluar dari rumah. Boleh juga. Cuma kaedah cikgu ni ialah kaedah sambung ayat. Kamu boleh buat ayat lain juga, tidak ada masalah. Okey. Yang ini tulis dekat mana? Tulis dekat buku pun boleh, tulis dekat kertas tu pun boleh. Antara faedah berjimat cermat ialah kita dapat mengelakkan pembaziran. Kamu huraikanlah kenapa kamu kata dapat mengelakkan pembaziran. Kerana amalan ini dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barang yang tidak diperlukan. Tak nak kehendak pun tak apa. Membeli barangan yang tidak diperlukan. Pun boleh. Okey, faham isi tersurat tu apa? Isi yang diberikan dalam soalan. Isi tersirat apa? Ialah huraian. Kita punya huraian. Cukup. Biasa perenggan isi kita mulakan dengan antara lah. Antara. Baik. Sekarang, untuk menulis isi yang kedua, kita perlu masukkan penanda wacana.
Apakah penanda wacananya? Selain itu, koma. Apa dia? Amalan berjimat cermat. Dapat menambahkan simpanan kita. Itu ialah isi tersurat. Isi tersurat dan isi tersirat ni kita boleh gabung dan kita juga boleh pisahkan dia. Maksud pisahkan cikgu ialah kamu boleh membina ayat isi tersirat yang lain. Macam yang pertama ni cikgu gabung. Nampak tak cikgu gabung? Antara faedah berjimat cermat ialah kita dapat mengelakkan pembaziran kerana amalan ini dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barangan yang tidak diperlukan. Ayat yang kedua ni pula, cikgu nak pisahkan. Selain itu, amalan berjimat cermat dapat menambahkan simpanan kita. Wang simpanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi impian tertentu. Untuk memenuhi impian diri. Seperti membeli telefon pintar. Inilah isi tersirat. Ini isi tersirat yang kita pisahkan. Isi tersirat ni, cara dia nak tulis ialah, kita boleh sambung dengan isi tersurat, tapi guna kata hubung. Ataupun kita titik dan membina isi tersirat yang lain. Kita bina ayat lain. Ini yang cikgu kata kepada kamu. Cikgu nak mendidik kamu supaya mempelbagaikan cara penulisan. Maksudnya, bila orang tanya kamu, isi tersirat tu memang kena sambung ke? No. Kamu boleh pisahkan juga. Macam isi pertama ni, cikgu gabung. Isi yang kedua ni, cikgu pisahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kamu nampak. Berjimat cermat memang tidak ada tanda sempang. Kerana berjimat cermat bukan kata ganda. Cikgu ulang berjimat cermat tidak ada tanda sempang. Baik, sampai isi kedua ni, cikgu stop sekejap nak bagi laluan untuk kamu salin. Cikgu bagi laluan kepada kamu untuk kamu salin. Okey. Ada yang kata, cikgu kalau tak nak guna telefon pintar tak apa. Boleh. Nak guna apa dia? Seperti melancong di luar negara. Boleh? Atau melancong bersama keluarga. Boleh, tak ada masalah. Itu idea kamu. Tidak ada masalah. No problem. Okey. Sekarang kita dah ada 2 isi tersurat, 2 isi tersirat. Berapa lagi yang kita nak? Kita nak lagi 2. Kita dah guna selain itu. Kita dah guna selain itu Kita nak guna apa pula? Yang ni cikgu guna warna hijau lah. Ni cikgu start dengan antara. Lepas antara kita guna selain itu. Lepas selain itu kita guna apa? Penanda wacana yang ketiga. Penanda wacana yang seterusnya ialah di samping itu. Di samping itu. Okey. Apa dia di samping itu ni? Masuk isi yang ketiga. Amalan berjimat cermat juga. Ingat berjimat cermat tidak ada tanda sempang kerana bukan kata ganda. Dapat memupuk sikap berdikari. Bagi contoh. Ini ialah isi tersurat
Ini isi tersurat. Kita huraikan. Sebagai contohnya, orang yang berjimat cermat akan berusaha untuk membaiki peralatan yang rosak. Baiki peralatan rosak untuk membaiki peralatan yang rosak di rumahnya tanpa mengupah orang lain. Ini ialah isi tersirat. Kamu punya contoh ataupun kamu punya huraian. Kamu kata dapat mempunyai sikap berdikari. Jadi orang yang membaiki peralatan yang rosak di rumahnya tanpa upah orang lain, itu menunjukkan dia bersikap berdikari lah. Okey, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Cikgu akan berhenti sekejap. Bagi laluan untuk kamu salin. Bagi laluan untuk kamu salin. Putus segala hijab kau dan aku. Stabil dari segi ekonomi. Mudah. Okey, dah siap. Berjimat cermat, kenapa tak ada tanda sembang? Sebab dia bukan kata ganda. Dia bukan kata ganda. Dia kata ganda, dia ada sempang. Dia kalau bukan kata ganda, tak ada sempang. Ada lagi beberapa perkataan yang bukan kata ganda, tapi orang rasa kata ganda. Bukit Bukau. Bukit Bukau bukan kata ganda. Semak Samun bukan kata ganda. Ini yang orang selalu silap. Ibu bapa bukan kata ganda. Belum lagi. Dia macam cerita Running Man. Dia macam cerita Running Man. Belum habis lagi. Dia ada dekat Netflix je silap cikgu. Ke ada kat mana? Tak tahu cikgu. Alright. Okay. Kita sambung. Akhir sekali. Akhir sekali. Amalan berjimat cermat dapat menjimatkan perbelanjaan. Bagi contoh. Sebagai contohnya. Orang yang berjimat cermat akan bercucuk tanam di rumahnya untuk menjimatkan perbelanjaan. Untuk menjimatkan perbelanjaan. Membeli sayur-sayuran. Untuk menjimatkan perbelanjaan membeli sayur-sayuran. Jadi ini isi tersurat. Dan yang ini contoh merupakan isi tersirat. Jadi habis. Cukuplah kita 4 isi tersurat, 4 isi tersirat.
4 isi tersurat dan 4 isi tersirat. Jadi cuba kamu tengok yang cikgu highlightkan ni. Warna hijau. Yang cikgu highlightkan warna hijau. A antara. Nampak? Cikgu pun label balik. A antara. S selain itu. D di samping itu. A akhir sekali. Ini yang cikgu kata asda tu. Dalam perenggan isi, asda ni lah dia asda ni. Asda. Asda ni, A ni ialah antara. S ni selain itu. D ni di samping itu. A ni akhir sekali. Inilah maksud cikgu asda dalam perenggan isi tu. Maksudnya mulakan ayat dengan A. Kemudian nak masuk isi tersurat kedua guna selain itu. Nak masuk isi tersurat ketiga kena guna di samping itu. Nak masuk isi tersurat keempat guna akhir sekali. Inilah asda ni. Antara. Ni. Antara. Sekejap. Cikgu. Antara. S selain itu. Di samping jarak. Di samping jarak. Jangan kamu rapat. Di jarak samping itu. Akhir sekali. Inilah panduan untuk kamu. Ini panduan untuk kamu. Supaya kamu tidak lagi terkeliru. Supaya asda tu apa cikgu asda? Asda ni ialah dia punya kaedah untuk menulis penanda wacana. Baik, dia punya kaedah untuk menulis penanda wacana. Baik, sekarang inilah cara menulis perenggan isi. Inilah cara menulis perenggan isi. Ini tema ekonomi ni merupakan tema yang paling murid tak suka. Tentang faedah berjimat cermat. Faedah berjimat cermat ni isi dia hampir sama dengan faedah menabung lah. Baik. Habis perenggan isi. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Cikgu nak jawab semua persoalan kamu. Supaya selepas ini semua orang jelas tentang cara menulis isi. Maksudnya perenggan isi tu mulakan dengan antara. Lepas tu selain itu. Lepas tu di samping itu. Lepas tu akhir sekali. Lepas isi tersurat, kita tulis isi tersirat. 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 Orang tanya, berapa isi tersurat? 4 isi tersurat. Diikuti 4 isi tersirat. Faham ataupun tidak? Alright. Saya faham dan jelas. Baik. Okey, kita bagi masa. Selepas ini, cikgu nak kalau dah siap semua nanti, kita siap awal, cikgu nak uji murid-murid dengan quiz is. Apa yang cikgu nak uji ialah bahasa istana. Cikgu yakin bahawa kebanyakan murid sudah lupa tentang bahasa istana. Setuju ataupun tidak? Kebanyakan murid sudah lupa tentang bahasa istana. Apa maksud merafak sembah? Apa maksud menjunjung kasih? Apa maksud mencemar duli? Apa maksud menerima mengadap? Apa maksud mohon periksa? Apa maksud bertitah? Apa maksud bersantap? Apa maksud bersiram? Apa maksud bersemayam? Cikgu yakin banyak murid sudah lupa. Apa bermaksud memohon limpah? Banyak murid sudah lupa. Malam ni memang cikgu akan uji kuis untuk melihat sejauh mana bahasa istana kamu. Okey? Kerana cikgu nak bahasa istana tu kamu ingat sampai kamu SPM. Kerana soalan tentang bahasa istana ni sampai SPM dia ajar. Sampai SPM dia akan tanya soalan tentang bahasa istana. Baik, sekarang kita akan menulis perenggan yang terakhir. Ini langkah yang keberapa ni? Langkah yang keempat. Ini. Mesti menulis penanda wacana. Okey, yang langkah ketiga tu tambah. Mesti menulis penanda wacana. Kena tambah, ada penanda wacana. Baik, sekarang langkah keempat. Langkah keempat ialah menulis apa? Langkah empat ialah menulis perenggan penutupan. Menulis penutupan yang mengandungi cadangan dan alasan. Menulis penutupan yang mengandungi cadangan dan alasan. Oh, kesian Almas. Dia kata apa? Sakit tangan saya. Okey, sorry lah murid-murid. Cikgu memang kalau nak mengajar murid menulis ni, bukan sekadar mendengar. Kamu kena tulis bersama-sama cikgu lah. Kamu kena tulis bersama-sama cikgu. Okey.
Menulis penutupan yang mengandungi cadangan dan alasan. Okey, cadangan tu biasanya kita guna apa? Ayat cadangan. Ayat cadangan. Cadangan tu biasanya kena ada perkataan apa? Kena ada perkataan perlulah, lagi mestilah, haruslah. Kalau alasan apa dia? Supaya, kerana, untuk. Supaya, kerana, untuk. Inilah perkataan-perkataan ni. Cadangan kita guna perkataan apa? Perlulah. Alasan kita guna apa? Salah satu. Supaya boleh, kerana boleh, untuk pun boleh. Baik. Sekarang kita akan menulis penutupan dia. Okey. Dan penutupan dia mestilah berkaitan. Penutupan yang ditulis mestilah berkaitan dengan isu. Isu ni apa? Berjimat cermat. Jadi, penutupan kena sentuhlah tentang berjimat cermat. Jadi, penutupan contoh. Penutupan contoh. Okey, penutupan contoh ni cikgu buat sebagai kesimpulannya, kena buat cadangan. Lepas sebagai kesimpulannya, kena buat ayat cadangan. Kena buat cadangan. Cadangan dia apa? Kita mestilah mengamalkan sikap berjimat cermat. Kena ada supaya. Supaya kita dapat. Sekejap nak guna warna biru. Ni cadangan. Ini ialah alasan, bukan supaya. Ini alasan. Kena ada alasan. Kenapa kena berjimat cermat? Supaya kita bebas daripada masalah kewangan. Supaya kita bebas daripada masalah kewangan. Itulah dia. Ataupun supaya kita tidak terperangkap dalam masalah kewangan. Supaya kita tidak terperangkap dalam masalah kewangan. Orang yang tidak berjimat cermat ni, dia suka membazir dalam hidup dia. Jadi kalau dia membazir, maka apa yang akan berlaku ialah dia akan terperangkap dalam masalah kewangan. Banyak hutang, duit tak cukup. Itulah dia. Agar pun boleh. Agar pun boleh. Nak guna agar pun boleh. Supaya boleh, agar boleh, tak ada masalah. Nak guna agar kat sini boleh, supaya pun boleh. Supaya kita tidak terperangkap dalam masalah kewangan. Habis. Lengkaplah sudah kita punya ulasan. Lengkaplah sudah kita punya ulasan. Ada perenggan pendahuluan, ada perenggan isi dan ada perenggan penutupan. Ada perenggan isi, ada perenggan pendahuluan, ada perenggan penutupan. Baik. Kamu dah siap, kamu bagi tahu cikgu. Selepas ini, cikgu nak tunjukkan kamu macam mana cikgu susun semua perenggan tu supaya menjadi perenggan isi ataupun ulasan yang lengkap. Okey. Siapa nak nota ni, bagi tahu cikgu. Siapa nak nota ni, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu akan share lah. Kalau dia berminat untuk dapatkan nota ni, cikgu akan share lah. Okey, tapi syarat dia ialah satu saja. Kamu jangan share nota ni dengan orang lain, ya. Jangan share nota ni dengan, kalau kawan cikgu minta pun kamu jangan kata, jangan bagi. Ada orang yang mengaku, saya kawan cikgu Isyad. Jangan risau. Mesti cikgu Isyad bagi. No. Ini ialah hasil kerja bersama dengan murid-murid cikgu Irsyad. Jadi cikgu Irsyad sangat menghargai murid-murid cikgu Irsyad. Jadi cikgu Irsyad nak murid cikgu Irsyad je yang ada nota ni. Kalau Cheng Pui Ling, dia tak akan minta lah. Dia tak akan minta. Okey. Cheng Pui Ling dia tak akan minta.
Dia suka tanya jawapan je. Dia suka tanya jawapan. Cheng Puiling dia tak akan minta. Cikgu Cheng dia tak akan minta nota-nota ni. Dia akan terus tanya. Ini macam mana jawapannya? Ini macam tu jawapannya? Banyak orang suka tanya terus jawapan kepada cikgu. Baik, ada lagi yang belum siap? Ada lagi yang belum siap? Kalau Mira Filzah minta, boleh dia kena putus tunang dulu. Dia kena putus tunang dulu. Okey. Alright. Okey. Baik, habis. Sekarang ni kita akan tengok macam mana ulasan lengkap ni terhasil. Kamu tengok ulasan lengkap. Cikgu nak tunjuk kat kamu ni ulasan lengkap. Okey. Ulasan lengkap. Cikgu tunjuk kat kamu macam mana ulasan lengkap terhasil. Ulasan lengkap. Yang ni tak payah salin. Ulasan lengkap ni tak payah salin. Cikgu nak gabungkan saja pendahuluan. Mana pendahuluan tadi? Ni pendahuluan. Ulasan lengkap yang terhasil. Pendahuluan mesti rapat ke tepi. Pendahuluan mesti rapat ke tepi. Perenggan isi jarak. Perenggan isi dia jarak. Perenggan penutupan pun dia jarak. Habis. Selesai. Jadi sekarang kita tengok. Cikgu nak panggil Arif Daniel. Iaitu pemain basikal amatur kita. Yang berjaya melengkapkan sebanyak berapa kilometer setakat ni. Lebih 20 kilometer lah cikgu rasa. Okey. Untuk membaca ulasan lengkap ini. Jadi Arif Daniel. Mana Arif Daniel? Hilang lah. Sekejap. Arif. Ni Ashraf Rodino. Ashraf Rudino. Lama tak nampak anak Rudino ni. Apa khabar anak Rudino? Apa khabar anak Rudino? Sihat? Okey. Dia terleft ni. Dia punya internet connection memang ada masalah. Sebab dia selalu, dia beberapa kali dia keluar masuk Okey, baik. Kita akan panggil Sarah Alisha. Sarah Alisha, sila baca ulasan lengkap ini. Amalan berjimat cermat merupakan amalan yang penting dalam kehidupan harian kita. Terdapat banyak faedah sekiranya kita mempraktikkan amalan berjimat cermat. Antara faedah berjimat cermat ialah kita dapat mengelakkan pembaziran kerana amalan ini dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barangan yang tidak diperlukan. Selain itu, amalan berjimat cermat dapat menambahkan simpanan kita. Wang simpanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi impian diri seperti melancong bersama keluarga. Di samping itu, amalan berjimat cermat dapat memupuk sikap berdikari. Sebagai contohnya, orang yang berjimat cermat akan berusaha untuk membaiki peralatan yang rosak di rumahnya tanpa mengupah orang lain. Akhir sekali, amalan berjimat cermat dapat menjimatkan perbelanjaan. Sebagai contohnya, orang yang berjimat cermat akan bercucuk tanam di rumah untuk menjimatkan perbelanjaan membeli sayur-sayuran. Sebagai kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan sikap berjimat cermat supaya kita tidak terperangkap dalam masalah kewangan. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada Sarah Alisha. Ada soalan? Amar, Ashraf Rudino tu ada abang ke? Ya. Amar. Dia, nama abang dia ialah Arif Rudino. Dia merupakan budak memanah juga. Mungkin kamu kenal lah sebab Amar Ashraf ni juga merupakan budak memanah. Mungkin Amar Ashraf. Abang dia ada, Arif Rudino. Okey. Arlia pun sama juga. Kamu kenal budak nama Arlia. Dia budak memanah juga. Tetapi di Malaysia, 10 tahun, bukan 10 tahun dululah. Kira-kira lebih kurang dalam 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, ada murid
hebat memanah. Dia membesar di Terengganu. Nama dia Khair. Nama dia Khair. Dia memanah tu, sekali dia panah, dia guna 3 anak panah. Sekali dia panah, dia guna 3 anak panah. Anak panah yang pertama, tepat-tepat kena dekat sasaran. Anak panah yang kedua, kena dekat bontot pihak lawan. Dan yang ketiga, panah yang ketiga terkena kepada pengadil. Jadi itulah yang dinamakan sebagai irsyad khair. Cikgu lah tu. Baik, tak dah. Cikgu tak main manah. Cikgu gebang je. Cikgu gebang lah. Biasalah cikgu. Dulu mana ada manah-manah. Okey, hebatlah budak main panah-panah. Yang pastinya ialah cikgu pandai memanah hati wanita pada suatu ketika dahulu. Sebab itulah cikgu kahwin awal ya. Okey. Baik murid-murid. Jadi murid-murid terima kasih kerana sudi bersama cikgu pada malam ini untuk mengupas berkaitan dengan ulasan. Jadi ada apa-apa soalan tak? Jadi untuk memastikan kamu dapat mengulang kaji dengan baiknya, maka cikgu akan post lah. Cikgu akan post apa orang kata ni nama? Nota ini. Cikgu akan post nota ini untuk keperluan kamu lah. InsyaAllah dengan menggunakan nota ni kamu dapat memahami dengan lebih jelas cara untuk menulis ulasan. Baik murid-murid. Sekarang ni kita akan apa tu orang kata, kita akan buat quiz is lah. Kita akan buat quiz is. Kita